Baik, kita ke Sarawak Bumi Kenyalang dan antara fokus hari ini langkah dan prosedur operasi standard bagi membolehkan kerajaan Sarawak bertindak mengatasi projek sakit di negeri itu. Perinciannya bersama Vanessa Mary. Silakan Vanessa. Ya, Alif, Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD berharap dapat melaksanakan pelbagai langkah dan strategi untuk menangani projek sakit di negeri ini. Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugambas berkata, Kementerian berkenaan dan Jabatan Kerja Raya JKR Negeri merancang untuk mengadakan seminar dan mengemukakan cadangan tidak lama lagi untuk mengurangkan dan menghentikan projek-projek sakit yang berlaku. Datuk Ahmad Douglas menjelaskan perlu ada prosedur operasi standard, SOP dan program untuk memastikan projek sifar sakit pada masa akan datang. Beliau menambah, dengan adanya SOP berkenaan, ia akan membolehkan kerajaan bertindak segera ke atas projek-projek berpotensi bermasalah. Katanya apabila sesebuah projek dapat dilaksanakan mengikut jadual, ia akan memberi imej yang positif kepada kementerian dan jabatan terbabit. Datuk Ahmad Douglas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan mengingatkan pegawai kementerian dan jabatan berkaitan bahawa kerajaan di bawah gabungan Parti Sarawak mempunyai harapan yang tinggi terhadap pelaksanaan projek pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Beliau juga berkata pertumbuhan ekonomi negeri juga bergantung kepada keupayaan MIPD dan JKR negeri untuk membelanjakan wang yang diperuntukkan untuk projek infrastruktur negeri. Beliau dalam pada itu berkata, dalam memantau pelaksanaan dan kemajuan mana-mana projek adalah penting bagi jurutera, pekerja teknikal dan perunding mempunyai pelan kerja untuk memastikan kontraktor menyiapkan projek mengikut jadual. Jelasnya pelan kerja tersebut akan memperincikan jadual kerja, tenaga kerja dan jentera yang diperlukan serta kemajuan projek. Terdahulu, Datuk Ahmad Douglas turut menghadiri taklimat dan melawat tapak projek jambatan berjumlah RM89.7 juta di Batang Kemena dan pusat pentadbiran baharu bahagian Bintulu di Jepak yang bernilai RM117.9 juta. Pembangunan lebih mudah dicapai sekiranya negara berada dalam keadaan aman dan sejahtera. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, keperluan semasa dapat dicapai dengan adanya kerjasama antara pelbagai pihak selain memupuk perpaduan dan solidariti dalam kepelbagaian bagi meningkatkan kesejahteraan komuniti. Datuk Seri Fatimah menjelaskan hubungan baik dan berkualiti antara komuniti akan mewujudkan kebersamaan bagi mengukuhkan keharmonian sosial selain memudahkan kerajaan menangani isu dan cabaran sosial secara bersepadu. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada program Semarak Unity Keluarga Malaysia Teguh Bersama Unity Fun Run 2022 di Pustaka Negeri Kuching. Mengenai program tersebut, ia mampu merakyatkan perpaduan sebagai prinsip utama aspirasi keluarga Malaysia termasuk golongan kanak-kanak. Beliau harap ianya dapat diteruskan setiap tahun bagi memastikan keharmonian, perpaduan dan keamanan sentiasa wujud khususnya di Sarawak. Sebuah akademi Al-Quran bakal ditubuhkan di Masjid Al-Kadim di Sibu yang akan mengetengahkan penggunaan teknologi digital dalam pengajaran Al-Quran. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai berkata, penubuhan akademi itu penting kerana kaedah pembelajaran Al-Quran perlu berubah mengikut peredaran zaman agar ia mampu menarik lebih ramai anak muda untuk mendekati dan mempelajari Al-Quran sama ada dari segi bacaan dan pemahaman isi kandungan. Dr. Anwar menjelaskan selain kaedah konvensional, akademi tersebut kelak juga menyediakan pengajaran menerusi kaedah kelas dalam talian. Beliau menambah akademi itu juga menerapkan penggunaan Al-Quran digital untuk mempercepatkan pemahaman. Kita mesti selaras dengan keadaan semasa supaya mereka tidak melihat bahawa perkembangan Al-Quran ini tidaklah seperti tidak ada kemajuan. Jadi selaras dengan perkembangan zaman sekarang. Dr. Anwar ditemui media ketika menghadiri Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Sibu yang diadakan di Masjid Darul Amilin, Permai Sibu. Pada majlis tersebut, kategori Qari dimenangi oleh Abdul Khalik Hasbullah, manakala kategori Qari'ah Zaubidah Apta muncul Johan.
Johan membawa pulang wang tunai RM1,000 piala dan CJ penyertaan dan akan mewakili bahagian Sibu dalam pertandingan peringkat negeri Sarawak kelak. Warga MAS yang layak dan memenuhi syarat adalah digalak untuk segera memohon kenyalang Gold Card KGC. Ia penting memandangkan banyak manfaat yang boleh dinikmati oleh pemegang kad untuk kesejahteraan hidup mereka. Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga, Dayang Norazah Awang Soho berkata, KGC adalah inisiatif kerajaan negeri dalam menjaga kebajikan warga emas. Ia juga satu bentuk penghargaan daripada kerajaan terhadap sumbangan golongan berkenaan dalam pembangunan negeri ini. Antara manfaat yang dinikmati oleh pemegang kad termasuklah diskaun rawatan di klinik dan hospital, diskaun penerbangan dan pengangkutan awam, perlindungan insurans serta bantuan khairat kematian. Selain itu, pemegang kad juga dapat menikmati diskaun untuk pembelian ubat di farmasi dan membeli belah di kedai-kedai rakan strategi KGC. Dalam pada itu, Dayang Norazah berharap warga emas kekal aktif dalam pembangunan sosial sesebuah komuniti. Katanya, walaupun mereka adalah golongan yang telah bersara dalam perkhidmatan masing-masing, namun ramai yang masih mampu menyumbang idea dan pengalaman untuk kemajuan masyarakat setempat. Dayang Norazah Awang Soho berucap pada program Golden Fun Walk di Sri Aman. Program anjuran bersama Pusat Perkhidmatan Warga Emas Sri Aman dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat disertai kira-kira 200 warga emas termasuk golongan belia dan kanak-kanak. Pemimpin perlu memastikan setiap yang disampaikan menerusi media sosial dapat mempengaruhi orang ramai terutamanya generasi muda untuk sentiasa berfikiran positif, cinta akan negara, taat kepada pemimpin, mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik. Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi berkata ianya akan melahirkan dan membentuk generasi muda pasca merdeka yang berakhlak mulia, rajin dan berbudi pekerti. Ahmad Joni menjelaskan media sosial memainkan peranan penting dan mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat. Oleh itu, katanya rakyat tidak seharusnya sewenang-wenangnya menyatakan sesuatu di media sosial melainkan untuk berkongsi mesej yang baik dan berguna. Tegasnya, pemimpin tidak hanya perlu menunjukkan teladan yang baik tetapi juga perlu memberikan nasihat secara konsisten kepada generasi muda masa kini supaya sentiasa menyimpan perasaan taat setia dan cintakan negara secara umumnya dan negeri khususnya. Ahmad Joni berkata demikian pada program Merdeka at Community di Daro. Mengenai program Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022, beliau menyifatkan ia merupakan satu inisiatif yang baik yang dapat memberikan manfaat kepada rakyat. Tambahnya, ia juga dapat menyampaikan mesej kemerdekaan dan menyemarakkan lagi semangat patriotisme serta nasionalisme dalam kalangan rakyat. Sarawak akan membina pusat kecemerlangan tinggi sukan seperti Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil bersebelahan Perkampungan Sukan Sarawak yang sedang dibangunkan di Petra Jaya, Kuching. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata projek berkenaan akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan ketika ini projek berkenaan masih dalam peringkat reka bentuk. Satu lagi prasarana yang akan dibina dan bersebelahan dengan Sarawak Sport Village adalah our Centre of High Performance. Our Centre of High Performance seperti Bukit Jalil lah, kita nak ada tempat kita sendiri untuk kita meningkatkan atlet-atlet kita. Menurut beliau, pembinaan pusat itu menunjukkan komitmen tinggi kerajaan Sarawak dalam pembangunan atlet tempatan dalam pelbagai acara sukan untuk jangka masa panjang. Katanya sebuah galeri untuk mempamerkan tokoh dan jago sukan yang telah mengharumkan nama Bumi Kenyalang dan Malaysia amnya di persada dunia atau kebangsaan juga dirancang untuk diwujudkan di perkampungan sukan tersebut. Selain bertujuan untuk mengenang jasa besar mereka kepada negeri dan negara, ia juga boleh menjadi inspirasi kepada atlet muda dan belia masa kini. Datuk Seri Abdul Karim menambah, kemudahan untuk sukan kriket dan rugby turut akan dimuatkan di perkampungan berkenaan. Mengulas mengenai perkampungan sukan Sarawak, beliau menjelaskan pengisiannya adalah lebih kepada tempat penginapan untuk atlet bagi menjalani latihan intensif atau persiapan akhir sebelum menyertai kejohanan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan kejohanan taekwondo antarabangsa
Piala Borneo Premier Sarawak 2022 di Stadium Perpaduan Kuching. Kejohanan itu disertai 22 pasukan dari 13 buah negara. Majlis penutupan bakal disempurnakan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg esok. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Vanessa.